Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita bersua lagi pada malam ni. Seperti biasa, seperti malam-malam sebelumnya, bersama dengan saya Zaidi Ismail, jurutera forensik kewangan anda, bersama dengan saya live sempena semua orang duduk kat rumah musim PKP ni. So sebelum kita mula macam biasalah, just tolong bagi thumbs up kalau dapat dengar suara saya atau dapat tengok video dengan jelas. Tolong bagi thumbs up ataupun komen jelas, okay? Supaya saya tahu yang tuan-tuan dapat menerima siaran ni dengan jelas, tak ada masalah dan sebagainya. Okay, tolong bagi thumbs up. Okay tak okay? Boleh tak dengar video saya ataupun tengok video ni dengan jelas? Okay, tolong bagi thumbs up kalau dapat dengar dengan jelas ataupun komen jelas, video jelas. Okay, sebelum kita mula, terima kasih sekali lagi kepada yang hadir malam ni bersama dengan saya, Zaidi Ismail, sempena FB Live bersama dengan saya dan sempena PKP ni, semua orang terkurung kan. Jadi ramai yang bosan, ramai yang tak tahu nak buat apa, ni dah masuk sebulan, ni kita mungkin nak pergi ke sebulan setengah kan, contoh macam tu. Okay, so dapat ke? Dapat dengar suara saya? Video semua okay? Tolong bagi thumbs up. Kalau dapat thumbs up, senang sikit, saya tahu anda semua dapat lihat video ni. So kita ada tajuk menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi daripada terima kasih Cik Razin yang memberikan salam kepada saya. Semua dapat dengar Cik Razin, jelas Okay. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama saya dengan malam ni. Kita punya tajuk yang agak istimewa, tajuk yang dekat dengan saya dan yang mana saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah menjadi satu batu loncatan mungkin satu pendedahan, mungkin satu push ataupun tolakan untuk ambil tindakan bersama dengan saya. Okay. So malam ni kita akan membincangkan tajuk bagaimana saya mempelbagaikan sumber pendapatan. Okay, so kita nak dissect. Ramai juga orang yang tanya saya dengan soalan ni, jadi macam mana nak menghasilkan pelbagai jenis pendapatan. Jadi kalau kita putus satu pendapatan, kita ada pendapatan kedua. Kalau pendapatan kedua tak ada, pendapatan ketiga dan seterusnya. Okay. Jadi malam ni insyaAllah kita akan mengupas tentang topik ini. Cuma malam ni hanya dengan saya. Okay, kenapa? Sebab tajuk ni pun cara saya mempelbagaikan sumber pendapatan. Okay. Jadi sebelum kita mula, macam saya sebut tadi, tolong bagi thumbs up. Okay. Dapat dengar dengan jelas semua orang? Okay, jelas, baik, alright, cantik, terima kasih Cik Fariz Murdi Abdullah. Okay, saya shout out juga sikit kepada Cik Muhammad Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cik Muhammad Khairi, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya malam ni. Dan bagi yang baru mengikuti, seperti biasa, saya cuma mohon satu je, tolong share, tolong tag live kita pada malam ni, video ni, supaya dapat dikongsikan dengan ramai orang, supaya ini mungkin dia boleh praktikkan ramai orang. Musim-musim macam ni kita nak tambah pahala. Okay, cara yang paling mudah untuk tambah pahala adalah dengan berkongsi ilmu yang baiklah. Okay, so kalau anda rasa ada siapa yang patut dengar topik ni ataupun anda nak share dengan sesiapa yang tersayang dan sebagainya, sila tag mereka dan sila share video FB Live ni. Okay, dan bagi mereka yang ingin mendapatkan buku forensik kewangan secara percuma, okay, boleh masuk kontes. Okay, apa yang anda perlu lakukan adalah hanya share, tag, komen di ruangan komen. Okay, ambil snapshot yang anda dah share dan sebagainya, lepas tu letak di ruangan komen. InsyaAllah admin saya akan pilih salah seorang daripada anda sebagai pemenang untuk menerima buku forensik kewangan ni secara percuma. Okay, nanti admin saya akan minta detail dan sebagainya untuk dipostkan kepada anda. Okay, insyaAllah. Okay, so saya akan umumkan pemenang ni di akhir minggu ni lah. So setiap hari kita pilih beberapa orang pemenang
Dan di akhir minggu nanti saya akan shout out dan lepas tu kita akan kirimkan buku tersebut lah. Okay. So terima kasih kepada yang bersama dengan saya pada malam ni. Okay. Macam saya kata tolong tag, tolong share dan mungkin anda juga dapat menangi buku tadi. InsyaAllah. Okay. Now, so kita punya topik malam ni adalah cara saya membagaikan sumber pendapatan. Okay. Let's go into it lah. Okay. So, saya nak scroll down dulu. Nak kurangkan benda ni supaya tak ganggu kita. Okay. Alright, so lepas tu alright, so cara mempelbagaikan sumber pendapatan. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Okay. Alright. Ini saya pada satu-satu masa lah. Okay, saya kadang-kadang bila bagi talk, bila dijemput, selesai je talk atau jemputan tu selalunya akan dikerumuni macam ni. Sebab apa? Sebab ramai orang nak tahu macam mana nak buat tu, macam mana nak buat ini, macam mana nak selesaikan hutang tu dan sebagainya ni. Okay, ramai yang kenali saya sebagai orang yang banyak membantu untuk menyelesaikan hutang. Okay, kadang-kadang disebut pakai hutang lah. Okay, pakai hutang. So apa-apa tentang hutang, orang akan tanya tentang saya. Dan kadang-kadang ada juga influencer lain atau otak-otak lain ataupun sifu-sifu lain, bila dia sebut je hutang kadang dia refer pada saya, you kena follow Tuan Zaidi ni. Bila cerita pasal hutang, macam nak selesai hutang, follow Tuan Zaidi. Okay. Tapi ramai yang tak tahu sebenarnya saya punya kepakaran bukan menyelesaikan hutang. So menyelesaikan hutang tu dia punya kesan sampingan. Okay. Saya punya kepakaran sebenarnya adalah untuk menambah kekayaan. Okay. Saya selalu bantu orang cara bagaimana untuk menambah kekayaan mereka. Ataupun wealth building lah dikatakan. Okay. Tapi disebabkan oleh nak buat wealth building ni, selalunya kita kena menstrukturkan semula hutang dahulu. Kadang tak perlu sampai nak selesaikan pun. Tapi disebabkan oleh kebanyakan orang mengalami hutang yang agak teruk, jadi terpaksalah kita selesaikan dulu. Okay. Kadang-kadang tu bila saya buat talk tu, hati yang kena kerumun. So dalam kita ingin mempelbagaikan sumber pendapatan ni, dia ada banyak mazhab. Okay, ada banyak mazhab. Jadi kalau siapa nak tengok mazhab-mazhab lain, okay, boleh semak di ruangan video di page ini selepas ni lah. Okay. Ada banyak video yang saya kongsikan sebelum ni yang menceritakan tentang cara bagaimana untuk mempelbagaikan sumber pendapatan. Okay. Daripada berbagai-bagai sumber, berbagai mazhab lah dengan kata lain. Cuma pada malam ni saya nak berkongsi cara saya. Okay, cara saya bagaimana saya mempelbagaikan sumber pendapatan saya. Okay. So saya mengalami beberapa fasa dalam dalam perjalanan hidup saya ini daripada kecil sampailah sekarang, dan setiap satu perjalanan saya itu dia memberi pengajaran pada saya dan juga memberi idea bagaimana untuk terus ke hadapan, terutama dalam penambahan harta dan juga cara mempelbagaikan sumber pendapatan. Okay. So kaedah saya yang saya guna adalah guna modal apa yang ada. So dengan kata lain, kita guna apa yang kita ada. Okay, itu style saya, itu cara saya. Sebelum sibuk-sibuk nak cari benda lain dekat luar sana, so kita tengok apa yang kita ada dan kita guna apa yang kita ada. Itu kaedah saya lah. So apa yang kebanyakan orang ada? Yang pertama sekali masa. Okay, semua orang ada masa. Semua orang ada 24 jam sehari. Cuma tak semua orang tahu bagaimana untuk memaksimumkan penggunaan masa dia. Okay, tapi modal yang pertama sepatutnya kita tengok adalah masa kita. Okay, kalau kita sebut saya tak ada masa aja nak buat ni, saya tak ada masa lah nak buat tu, memang you takkan ada masa. So you kena sediakan masa. Kedua adalah tenaga. Sikit sebanyak semua orang akan ada tenaga untuk melakukan sesuatu. Okay, kalau yang muda dia ada banyak tenaga, kalau yang umur macam saya mungkin kurang sikit tenaga, yang dah tua tu mungkin tenaga lagi kurang. Tapi macam mana pun Allah Ta'ala bagi kita tenaga. Kecuali bagi mereka yang mungkin golongan istimewa, ada kekurangan di sini. Okay, tapi itu pun bukan jadi satu penghalang. Kita boleh tengok ramai orang yang golongan istimewa yang berjaya. Okay, memanfaatkan apa yang dia ada. Yang ketiga adalah pengetahuan dan kemahiran. Semua orang ada pengetahuan dan kemahiran tertentu yang dia boleh gunakan untuk menjana pendapatan. Okay, macam selalu saya contoh. Okay, Kak Milah pandai buat kuih.
Okey, Kak Tipah mungkin pandai menjahit. Okey, Kak Milah perlukan Kak Tipah untuk jahit baju dan Kak Tipah pula perlukan Kak Milah untuk merasai kuih yang sedap. Sebagai contoh, semua orang ada sesuatu yang dia boleh offer kepada masyarakat. Tuan guru saya, Zig Ziglar pernah menyebut, dia pernah bagi tahu, pendapatan kita, nilai pendapatan kita bergantung kepada nilai kita di mata masyarakat. Nilai kita di mata pasaran. Kalau pasaran menganggap kita ni bernilai, maka tinggilah pendapatan kita. Okey, dan nilai itu dinilai selalunya melalui pengetahuan atau kemahiran yang kita ada. Tapi yang bagusnya tentang pengetahuan atau kemahiran ni adalah sesuatu yang kita boleh pelajari. Okey, kalau kita nak buat sesuatu, kita kata, Cik Zaidi, saya tak berapa nak mahir atau tak pandai nak buat benda ni. Okey, saya nak melabur dalam hartanah misalnya, tapi saya tak pandai melabur dalam hartanah. Atau saya nak menjaga tapi tak pandai nak menjaga. Itu semua boleh dipelajari. Okey, kalau kita tak ada lah, okay, kita boleh pelajari. Dan tapi kalau kita ada, kita boleh mengembeling pengetahuan dan kemahiran kita untuk offer pada pasaran. Okey, untuk meningkatkan pendapatan. Yang nombor 4 adalah emosi. Okey, setiap orang punya emosi dia sendiri sebab setiap orang tak sama tak sama. So ada orang dia lebih tenang sebagai contoh. Ada orang cepat gelabah. Okey, ada orang tak cukup sabar sebagai contoh. So kita kena kenal diri dulu. Dengan mengenal diri barulah kita tahu apa kekuatan yang kita ada. Fokus pada kekuatan yang kita ada dari sudut dalaman ni, sudut emosi kita untuk buat sesuatu. Okey, kalau kita dah tahu kita tak penyabar kan, contohlah kan, tak boleh nak berfikir dengan waras dalam satu-satu keadaan, terutama bila keadaan tertekan. Sebagai contoh, janganlah main saham, janganlah melabur dalam saham sebagai contoh. Sebab saham tu dia very turun naik kan. So mungkin dia melibatkan kita kurang sabar, kita mungkin tergopoh-gapah buat sesuatu sebab kita kenal diri kita. Jadi kita mungkin buat benda lain yang mana sesuai dengan keadaan emosi dan dengan jiwa kita. Dan yang terakhir adalah wang ringgit. Okey, mesti nak kena ada modal wang ringgit sikit. Yang menjadi masalah bagi kebanyakan orang adalah dia selalu cari wang ringgit sebagai modal dahulu. Aku nak buat tu lah tapi modal banyak lah, aku nak mula bisnes ni tapi nak pakai 20,000 kan. Dia tak tengok daripada modal-modal lain yang dia ada. Dia tak tengok pengetahuan dia, kemahiran dia, emosi dia, tenaga dia, masa dia. Dia pergi cari duit dulu. Yang mana kadang-kadang kalau kita perasan kebanyakan golongan yang berjaya ni kan, dia bukan mula dengan modal yang besar pun. Dia mula dengan apa yang dia ada je. Dia mula daripada rumah sebagai contoh. Tak memerlukan modal yang banyak, yang besar. Okay? Tapi macam kita kadang-kadang kita nak terlalu cepat. Sebab tu kadang-kadang kita terkena dengan macam-macam skim yang ada dekat luar sana. Skim cepat kaya lah, skim cepat kayap lah dan sebagainya. Okay? So, saya nak mulakan daripada zaman saya kecil, bagaimana saya bermula, bagaimana saya tahu bagaimana untuk memperbagaikan pendapatan saya. Sebab saya sebut sebelum ni dan saya share sebelum ni, dapat 3 perkara yang akan mempengaruhi kejayaan kewangan seseorang. Kan? Yang pertama adalah cara dia dibesarkan daripada dia kecil. Kedua adalah apa yang dia tengok, apa yang dia baca, apa yang dia dengar. Dan ketiga adalah siapa yang dikelilingi dia. Pengaruh yang dia dapat daripada orang sekeliling. Okay, so 3 faktor utama ni akan mempengaruhi dia atau akan mempengaruhi seseorang itu berjaya atau tidak dalam sudut kewangan dia. Sebab itu akan mempengaruhi akal dan fikiran dia. So masa saya zaman remaja saya antara umur 8 tahun hingga 18 tahun, saya dah di-train, saya diajar oleh kedua ibu bapa saya untuk berniaga sebagai contoh. Saya jual kuih, saya jual nasi lemak, saya jual di sekolah untuk cari pendapatan. Saya belajar apa itu duit, apa itu wang. Kalau anda tak melalui zaman ini sebagai contoh, kita dah terlepas zaman, tak apa, tapi ajar anak-anak. Kita tengok apa minat anak-anak sebagai contoh. So daripada minat anak-anak tu, kita gembeling dia, kita bimbing dia. Daripada sinilah lahirnya seorang usahawan. Sebab apa? Sebab dia dapat sokongan daripada orang dia paling sayang, yang ini kedua ibu bapa dia. Yang kedua, masa saya remaja dulu, ketika saya berusia 15 tahun, saya dah start kerja di kedai elektrik. Sebab ketika itu saya bersekolah di sekolah vocational setapak untuk mencari duit ni untuk further study. Saya tak ada sumber lain. Ibu bapa saya susah. Saya lahir daripada keluarga yang miskin ketika itu. Lahir di rumah setinggan, bukan lahir rumah setinggan, lahir di kampung tapi dibesarkan di perkampungan setinggan, duduk rumah setinggan, Itu latar belakang saya.
Jadi masa saya tingkatan 3 saya dah start kerja. Saya kerja kedai elektrik, dapat gaji lebih kurang 200 ketika itu. Jadi pembantu kedai, belajar macam mana nak repair barang elektrik. Okay. Waktu yang sama saya juga minat tentang elektronik. Waktu saya pergi sekolah vocational, belajar tentang elektrik dan elektronik. Okay, kerja di kedai elektrik, dapat pula duit. Kan, dah pandai buat repair elektrik, barang elektrik semua ni, saya bagi servis bagaimana untuk repair barang elektrik. Okay, saya buat dekat rumah, saya repair TV, saya repair radio, saya repair hi-fi kawan-kawan, you know. Ini masa saya sekolah menengah, umur 17 tahun lebih kurang, bawa ke 18 tahun. Saya ada hobi elektronik saya buat dan saya jual. Okay. Ini zaman remaja saya lah. Saya bertatih dan melatih dan dilatih dalam keadaan macam ni. Sebab apa? Sebab tekanan. Okay. Kita ni akan berjaya kalau ditekan je. Kita akan tengok nanti selepas PKP ni akan ramai usahawan ataupun mereka atau yang bersorangan yang keluar sebagai seorang yang berjaya. Sebab manusia ni cuma dapat kita keluarkan semua bakat dia, kita keluarkan semua kebolehan dia ketika berada dengan tekanan. Macam saya dulu, sebab saya dilahirkan dengan keluarga yang susah, lepas tu ditekan. So, kita tak ada pilihan selain daripada nak berjaya. Saya pernah janji pada diri saya sendiri, saya takkan miskin sebab saya pernah rasa kemiskinan tu macam mana. Saya pernah rasa makan nasi kepal kuah kicap. So saya tak nak akan datang saya ulangi pula benda tu, saya tak nak. So saya dah janji pada diri sendiri, saya akan go all out. So ini zaman remaja saya. Mula daripada sini saya belajar cara macam mana nak cari duit. Lepas tu saya mulakan kerjaya saya ketika berumur 20 tahun hingga 32 tahun. Okay, so saya mula bekerja di MRCB ketika itu sebagai pembantu juruteknik rendah. Dah lah pembantu rendah pula tu, kan. Tapi tak apalah, itu pengalaman. So saya mula sebagai kerja makan gaji. So pada umur 20-an. Tapi kerja makan gaji saya tak cukup. So saya perhatikan siapa yang saya boleh belajar dekat pejabat tu. Saya mempertajamkan skill saya. So untuk itu dengan kerja keras, dengan bantuan ex-boss, dengan bantuan mereka-mereka yang ada kat keliling saya, dan saya belajar tentang perkara yang patut saya fokuskan, kemahiran saya dan sebagainya di tempat kerja, saya naik pangkat 2-3 kali setahun. Okay, so antara umur 20 ke 25, saya naik pangkat 2-3 kali sehinggalah saya menjadi SE yang paling muda di MRCB ketika itu. Okey, daripada gaji 700 hingga gaji 5,000 lebih. Dalam tempoh cuma 5 tahun. Saya kerja keras. Okey, selain daripada itu, oleh sebab ingat tadi 3 faktor tadi, yang nombor 3, siapa orang di keliling kita. Saya Alhamdulillah kerana saya memilih orang yang di keliling saya tu orang-orang yang bagus, orang-orang yang boleh menasihati saya, boleh jadikan role model dan sebagainya. Ex-boss saya sebagai contoh, Tuan Haji Sufian, saya memang shout out kepada dia. Umur dia 30 lebih, 32, 33 tak silap saya. Dia pun dah jadi assistant manager semasa tu. Dia pun dah ada memiliki rumah di tengah-tengah Kuala Lumpur yang agak classy, dah pergi haji masa zaman muda dia. So dia my role model ketika itu. So saya belajar. Okay, selain daripada tu saya juga belajar dengan beberapa orang yang lain. So selain daripada makan gaji, apa saya buat? Apa yang saya buat selepas tu kan? So makan gaji, lepas tu saya melabur pada hartanah. Okey, duit gaji ni saya kumpul-kumpul, beli hartanah saya pertama. Saya tak nafikan bahawa formula yang saya gunakan ketika itu. Saya beli hartanah saya yang pertama umur saya 23 tahun. Saya tak nafikan formula yang saya gunakan ketika itu tak sama dan tak boleh digunakan sekarang. Sebab tu saya sering bagi tahu sesiapa pun yang belajar dengan saya kata jangan tiru saya, jangan ikut saya, kerana apa yang pernah saya lakukan dahulu hanya boleh jadikan pedoman tapi tak boleh nak tiru sebab zaman tu berbeza. Okey, saya pada satu ketika boleh beli 3-4 biji hartanah serentak. Sebagai contoh, sekarang agak sukar untuk lakukan. Bukan rasa tak boleh, masih lagi boleh, tapi bukan menggunakan formula yang pernah saya gunakan dahulu. Okey, saya macam ketika ini umur saya 23 tahun, saya beli hartanah saya yang pertama, saya start melabur pada hartanah. Okey, dengan bantuan mentor yang saya cari, buku yang saya baca, belajar dan sebagainya. So makan gaji, lepas tu saya melabur hartanah ni ketika usia saya 20 hingga ke 32. Selain daripada tu apa saya buat?
saya juga berpindah tempat kerja, saya juga memulakan usaha jadi seorang usahawan. Okey, menjadi seorang usahawan, dan saya buka F&B saya ada restoran saya. Ketika itu saya rasa umur saya dalam range 30 tahun, 31 lebih kurang macam tu. Saya juga ada syarikat dengan beberapa partner saya yang lain untuk buka sebuah syarikat konsultasi dalam bidang telekomunikasi. So ini semua dilakukan on the side. So makan gaji, melabuh tanah, waktu yang sama, jadi partner pada perniagaan yang lain. So saya start buat benda ni. Okay? Ada masa berjayanya, ada masa failurenya. Waktu yang sama saya juga bertugas di luar negara. Saya uruskan lebih kurang 16 buah negara di APEC. Okay? Sehingga umur saya 32 tahun dan saya bersara. Masa saya bersara, saya ada duit 1 juta lebih dalam tangan. Okay, ada 25 buah tanah ketika itu, dan saya ingat macam I've done it. So saya penat, saya ingat saya nak relax. Tapi berlaku juga kesilapan di pihak saya yang membuatkan saya hampir muflis, hilang semua yang saya ada. 11 biji tanah saya terpaksa saya jual. Lepas tu saya bercari jalan semula untuk bangun. Okay, masa tu hilang pekerjaan dan sebagainya. So masuklah semula ke fasa selepas tu, which is zaman insaf saya. Zaman insaf saya, zaman inilah masa saya mendirikan rumah tangga, memulakan balik bisnes yang dah jatuh, tukar sedikit profession dan sebagainya. Okay. Jadi apa yang berlaku hari ini, alhamdulillah saya memiliki 3 buah syarikat, okay, yang fokus dalam bidang masing-masing, yang mana apa yang saya gunakan adalah saya leverage. Saya akan cerita lebih kepada macam mana saya leverage. Okay, so syarikat ni amat berkaitan satu sama lain sebab saya leverage dia. Okay, saya mulakan satu usaha, which is hartanah saya, 11 biji terpaksa saya jual untuk cover hutang, tapi saya bangkit balik, bakinya tu saya gunakan untuk sebagai batu loncatan saya. Alhamdulillah, saya tambah hartanah lagi, saya buka sebuah syarikat pengurusan hartanah, dan daripada situ saya buka pula syarikat untuk menyediakan perkhidmatan untuk renovation, restoration dan sebagainya berkaitan dengan hartanah. Dan ketika benda tu dah berkembang, okay, saya bagi pula services. Okay, saya buka pula satu syarikat services yang juga berkaitan dengan sokongan kepada hartanah. Okay, begitulah saya leverage daripada satu, bila dah okay, saya kembangkan, dan itu dah okay, saya kembangkan so on. So hari ni alhamdulillah ada 3 syarikat yang fokus dalam bidang masing-masing. Okay. So selain daripada itu, sekarang apa yang berlaku ialah saya juga leverage daripada keadaan yang sama. Jadi bila orang tengok, bila ada kawan-kawan ajak, bila ada jemputan, jadi secara tak langsung saya juga menjadi penceramah apabila dijemput, terutama dalam bidang kewangan, fokus utama tentang keberhutangan sebagai contoh. Bukan saya minta, tapi dah itu pandangan masyarakat terhadap saya. Kerana apa? Kerana kebanyakan yang datang dengan saya adalah mereka yang selalu minta, jadi macam mana nak selesaikan hutang saya, jadi macam mana nak uruskan hutang ni, jadi macam mana nak buat restructuring dan sebagainya. So selepas tu, daripada pengalaman saya ini, saya coretkan menjadilah sebuah buku, dan adalah buku forensik kewangan yang diterbitkan pada tahun lepas. Alhamdulillah mendapat sambutan, dan pada waktu yang sama, sebabkan dah dikenali, saya juga coach beberapa individu, terutama ahli ulum insan, untuk mencapai matlamat kewangan mereka lah. Okay? Jadi daripada situ saya leverage. Dan setelah itu apa yang berlaku? Lepas tu, disebabkan oleh dah ada follower, saya juga aktif di media sosial. Jadi saya jadi influencer dan juga socialpreneur. So saya terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan berkaitan dengan keusahawanan sebagai contoh, untuk membantu individu lain yang ingin bergerak ke arah keusahawanan. Okay? So daripada situlah saya berkembang. So inilah yang saya lakukan sekarang. Daripada semua aktiviti ni, maka terdapatlah pelbagai jenis pendapatan yang dihasilkan. Okay? So itu cara saya mempelbagaikan pendapatan saya. Saya daripada satu, saya fokus, kemudian saya leverage. Leverage maksudnya saya takalkan. Saya tengok apa yang saya boleh kembangkan daripada satu tu.
sebagai contoh. Okey, sebagai contoh. Okey. So macam saya, apa yang saya leverage hartanah dan juga social media. Okey, bagi mereka yang sebagai contoh, katalah dia seorang guru. Okey, dia dah ada dah tu, dia dah ada foundation, dia seorang guru, dia mengajar dekat sekolah. So dia nak leverage apa? Dia boleh leverage masa dia. Dia boleh jadi ambil masa 1 jam 2 jam untuk jadi seorang tutor sebagai contoh. Untuk tutor murid-murid, okey, tak semesti kena jadi cikgu tuition. Okey, sekarang ni boleh buat online tutoring dan sebagainya. So itu dia leverage. Dia memang seorang guru dan dia leverage masa dia leverage pengetahuan dia, kemahiran dia menjadi seorang tutor. Selepas tu bila dah hasilkan pendapatan kedua macam tu, dia juga boleh tulis buku sebagai contoh, ataupun dia boleh menghasilkan konten di social media, ataupun dia boleh menghasilkan konten di portal dia sendiri untuk nanti diberikan kepada anak-anak yang selepas itu sebagai contoh. So dia leverage, okay, dia takalkan daripada satu tu dan dia kembangkan, okay, guna apa yang ada di tangan. So macam saya sebagai contoh, saya leverage hartanah saya, okay, sebab hartanah ada 32 sektor dalam hartanah. Okay, saya tak perlu buat semua, 32, bayangkan kalau saya fokus hanya hartanah, okay, dan gali sedalam-dalam, saya boleh menghasilkan 32 jenis pendapatan daripada satu hartanah. Kerana hartanah mempunyai lebih kurang 32 sektor. Tapi saya tak mampu nak buat semua. Jadi hanya hartanah yang saya ada tu, saya leverage pun saya dapat 2-3 dah pendapatan daripada satu hartanah tu sebagai contoh. Okey, kalau kita sebut rumah sewa, kalau kita sebut sewaan daripada hartanah, itu pun dah boleh menghasilkan 7 jenis pendapatan sewaan daripada satu hartanah. Itu hanya satu hartanah. Okey, dan kemudian bila saya kembangkan, saya leverage pula ke social media. Sebab apa? Sebab saya share, saya bagi panduan, saya bagi tips, saya bagi kaedah, saya bagi teknik. Okey, saya bukan hanya menjual dengan kata lain. So di social media jadi terdapat ada follower, ada orang suka, ada orang minat pun recommend kawan lain. Jadi benda tu berkembang. Okey, itu yang saya lakukan sebagai contoh. Okey, ini saya nak bagi contoh. Okey, contoh je. Satu daripada 7 pendapatan yang syarikat saya hasilkan. Okey, ini satu daripada 7 pendapatan yang syarikat saya hasilkan. Mungkin ada yang bertanya kenapa Cik Adi selalu sebut 7. 7 ni dekat dengan saya lah. Adalah 7 ni special kat saya. Tapi ini tak menghalang anda. Anda nak hasilkan 8 pendapatan, 10 pendapatan, 11 pendapatan pun terpulang. Okey, ini saya bagi contoh antara pendapatan saya hasilkan daripada aktiviti saya. Okey, kalau perasan, kita tengok ini hanya bulan 3, bulan Mac yang lepas. Okey, daripada permulaan Mac sampai akhir Mac. Kalau perasan dia punya pendapatan tu macam average macam 2-3 ribu. Okey, 3 ribu sehari. Lepas tu tiba-tiba selepas 15-16 bulan, pum, mencanak naik. Ini disebabkan oleh PKP. Sebab apa? Sebab saya ada aktiviti lain dalam salah satu syarikat saya, okey, yang terkesan dengan PKP, tapi terkesannya itu terbalik. Orang lain kurang pendapatan ketika PKP, saya pula pendapatan meningkat. Salah satu daripada komponen pendapatan saya sebagai contoh. So untuk Mas saja saya dah hasilkan lebih kurang 97,000. Itu satu pendapatan. Okay. Tujuan saya tunjuk ni bukan sebab saya nak belagak, bukan sebab saya nak menunjuk, okay, nak tunjuk-tunjuk kat dia orang. Bukan sebab tu, sebab saya nak jadikan dia satu sumber inspirasi kepada anda semua. Jadi semua orang boleh lakukan. Okey, saya tak nak tunjuk semua, nanti kan itu baru betul-betul menunjuk lah. Kan, tak gunalah kan. Sebab nak bagi contoh. Okey, ada 6 lagi. Lebih kurang macam ni. Bagi contoh. Okey, ini pendapatan sebulan. Lebih kurang So, harap-harap terinspirasi lah selepas ni. Buatlah tindakan. Okey, semua orang boleh buat. Okey, bukan golongan tertentu je, insyaAllah. Okey. So ini sebagai contoh mereka yang saya coach. Okey, mereka yang saya bantu. Okey, siapa dapat baca dapatlah. Okey, kalau tak saya bacakan kat sini. Sebagai contoh, Cik Hanifi ni dia bagi tahu selepas menghadiri sesi urusan bersama dengan saya, Zaidi Ismail dapat menyelesaikan baki hutang kereta 24,000 dalam masa 6 bulan. Okey, ini yang makan gaji tau. Okey, ini bukan macam bisnes besar ke apa. Ini yang golongan makan gaji. Okey, dan dapat membeli hartanah yang keempat pada hujung tahun ni ketika dia jumpa saya.
dan dapat menyimpan 2,000 sebulan, dan saya juga mengajar beliau bagaimana untuk membeli hartanah setiap tahun dan dapat menyelesaikan hutang hartanah dia. Yang pertama dia beli dulu yang berbaki 90,000 dalam masa 3 tahun. Okey, ini teknik, cara dan kaedah saya kongsi kepada beliau. Ini saya coach dia. Okey, ini antara sebab kenapa orang jumpa saya. Okey, contoh macam untuk contohkan hutang tadi. Tapi bukan hanya hutang. Kalau perasan, saya juga ajar dia cara macam mana dia nak tambah harta dia. Okey, dan menghasilkan pendapatan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Okey. Alright. Yang ini pula kata Assalamualaikum Cik Jadi. Tahun 2007, 2008 macam tu kami pernah jumpa Cik Jadi untuk satu kelas, untuk satu perjumpaan. So saya challenge duit RM1 bertukar jadi RM1 juta. Saya ajar cara macam mana nak memanifestasikan laws of attraction dalam kes ni. Okey, sekarang setelah 10 tahun, Alhamdulillah tercapai dah impian nak ada duit tunai juta. So dia ada duit tunai lebih daripada RM1. Jadi nak jumpa saya, nak set challenge baru. Dia tanya boleh tak? Of course boleh. Of course saya akan bantu dan tolong setakat mana yang saya mampu. Tapi kena bayar lah kan. Dia adalah dia punya upah dia tu kan. Sebab apa? Sebab masa saya, sebab tenaga saya, sebab pengetahuan saya. Okey, yang saya nak habiskan, yang saya nak pegang tangan, yang saya nak pimpin ni, bukan satu kerja yang mudah. Okey, tapi saya bantu insya-Allah. Okey, ada tak siapa yang nak berubah seperti mereka? Bagi mereka yang rasa benda ni dia nak buat, tekan love banyak-banyak. So saya nak tengok love tu naik. Biar dia berterbangan love malam ni. InsyaAllah. Cuba tekan love banyak-banyak. Saya nak tengok naik tak? Okay. Siapa yang nak berubah tu tolong tekan love. Kalau saya tak nampak love tu naik, maknanya you all tak nak berubah. Masih lagi sama je lah macam sekarang. Tekan love, tolong sikit. Bagi dia naik, bagi dia terbang. Okay. InsyaAllah. Alright. So bagi mereka yang nak berubah, okay, saya bagi contoh. Ini tawaran yang saya bagi ni, okay, saya bukan nak menjual tapi nak bagi tahu. Okay, masa ni tak banyak. So saya hanya bagi tawaran ni dalam tempoh KPK sahaja. Okay, saya nak bantu siapa yang nak berubah dalam tempoh KPK ini saja. Tamat KPK, benda ni memang dah habis. Tak ada, saya nak tutup. Okay, selepas saja PKP ni, KPK pula kan, dah tersalah sebut dah pula. Okay, selepas PKP, tawaran ni akan saya tutup buat selama-lamanya. Saya dah cakap benda ni dah, saya rasa sejak daripada 2 bulan lepas. Orang tanya saya, Cik Jadi ada lagi tak? Cik Jadi ada lagi tak? Okay, saya kata insyaAllah sampai April tutap kita kena PKP. Okay lah, saya bagi can. So saya tak tahu bila PKP ni akan dibuka. Okay, tapi ditamatkan saja, maknanya tamatlah tawaran ni. Okay, so inilah peluang anda. Okay, so terpulang, terserah. Okay, siapa yang nak rasa berubah, seperti mana contoh yang saya tunjukkan tadi, maka ini peluang anda. Alright, so siapa yang nak saya coach mereka, siapa yang nak berubah, siapa yang nak saya bantu, okay, so just PM dekat messenger, tekan dekat messenger tu, messenger dekat page ni, type nak jadi ahli urusan. Okay, ke ahli urusan ni saya buka selama ni, tak pernah tutup. Okay, tapi ini last. PKP dibuka, dah ditamatkan, maka tamatlah kalian ni. Sebab saya memang dah tak nak buat. Serius. Sebab saya ada perniagaan lain atau bisnes yang saya nak fokus lepas ni. Okay, saya pun dah tak ada masa sangat nak coaching. Dan saya ada lebih 3,000 ahli urusan sedia ada yang saya nak bantu selepas ni, yang saya nak evaluate, yang saya nak tingkatkan. Okay, yang mana ada 2-3 biji hartanah, saya nak dia orang ada 10 hartanah. Yang mana ada 200-300 ribu, saya nak dia orang ada 2-3 juta. Saya tak boleh fokus buat kerja tu kalau saya asyik nak menyelesaikan hutang orang je kan. Jadi bagi mereka yang nak go, this is the only time. Okay, yang saya bagi peluang. Alright. Okay, just type dekat messenger. Okay, so bagi yang lain yang asyik termenung itu tak apa. Ini mungkin bukan masa anda kan, tapi saya bagi juga. Saya bagi hadiah percuma. So bagi mereka yang dah dapatkan hadiah percuma, saya bagi dalam bentuk Telegram. Masuklah dalam channel Telegram ni, tak ada bayaran, tak ada apa. Saya akan share dalam tu daripada masa ke semasa.
Bagi mereka yang nak buat sendiri, yang nak DIY ni, saya pun sedut anda, all the best lah dengan kata lain. Tapi resources ni saya sharekan, tak ada masalah, saya share dalam tu. Tapi pandai-pandailah buat sendiri, dengan kata lain. Okay, tapi yang mana yang nak saya coach mereka, okay, PM dekat messenger tu, nak jadi ahli irisan, InsyaAllah nanti admin saya akan balas, dan terpulanglah pada anda untuk ambil tawaran tersebut. Okay, nak tak nak terserah, saya tak paksa siapa-siapa. Alright, so siapa yang nak ada apa semua, ambil sekarang, boleh snap, boleh tulis. Okay, now seperti biasa selepas ni kita ada sesi soal jawab. Okay, saya tak ada saja macam nak menjual-menjual ke, tak ada. Okay, so lepas ni saya nak jawab semua persoalan anda. Okay, tapi sebelum tu, macam biasa, saya nak shout out sikit bagi mereka yang nak dapatkan buku forensik kewangan ini dengan percuma. Tolong share, tolong tag rakan-rakan anda masuk ke dalam video live ni. Boleh buat selepas ni pun tak kisah. Lepas tu snapshot dan letak ruangan komen. InsyaAllah admin saya akan pilih anda dan berikan buku ni. Buku ni agak special. Sebab apa? Sebab kalau beli daripada kedai hanya dapat yang biasa. Tapi kalau siapa yang menang, siapa yang bertuah, saya akan bagi buku yang ada kata-kata hemah daripada saya, tulisan cantik, okay, siap dengan tanda tangan dan tarikhnya sekali, insyaAllah. Okay, so screenshot dan letak di ruangan komen. So jangan lupa tag sahabat-sahabat yang lain. Okay, bagi mereka yang ada soalan yang ingin ditanyakan, macam biasa, macam malam-malam sebelum ni, tapi malam ni kita punya topik adalah mempelbagaikan semua pendapatan. Okay, saya nak kalau boleh soalan-soalan tu biarlah berkisar tentang mempelbagaikan pendapatan. Alright, so kita tengok soalan. So soalan pertama daripada Encik Nasruddin. Okay, Encik Nasruddin sangat rajin, selalu ada bila saya buat FB Live, beliau selalu ada. Terima kasih sangat-sangat abang kerana menyokong, dan terima kasih juga kerana bertanyakan soalan bagi mereka yang malu nak bertanya. Okay, orang yang malu bertanya ni desak jalan kan. Assalamualaikum Tuan Aziz. Waalaikumsalam. Apa strategi jika beli lot bidang tanah berbanding rumah under satu bilik untuk rental income? So dia bergantung pada keadaan, antaranya adalah permintaan pasaran di kawasan tersebut. Sebab tanah ni boleh buat macam-macam. Okay, tanah ni boleh buat rumah sewa kalau kita nak. Kita juga boleh buat lot komersial kalau dibenarkan. Kita juga boleh buat center kalau nak benar. Kita juga boleh buat multi dwelling kalau kita nak. Dia bergantunglah pada permintaan kawasan tu, bergantung pada saiz lot tanah dan sebagainya. Okay, tapi kalau tak ada permintaan, kita buat semua ni pun tak guna. So bagi saya akan tengok permintaan pasaran dahulu sebelum buat keputusan apa yang terbaik untuk buat dalam blok tanah tersebut. Sebagai contoh Okay. Okay, Cik Muhammad Faizil Arba'in bertanya, Assalamualaikum Tuan, RM800 tu termasuk sekali dengan personal coaching dengan Tuan ke? Tak ada RM800. Dia pergi ke messenger tu, type, saya nak jadi ahli insan, nanti admin saya akan jawab. Okay, dan jawapan ringkas dia, ya, termasuk dengan personal coaching. Dan ini adalah untuk suami isteri ataupun tunangan. So maknanya berpasangan. Saya buat untuk satu family, bukan untuk seorang. Okay, tapi bukan 800. So pergi dekat messenger tu. Alright, so nanti admin saya akan balas. Apa lagi soalan? Okay, Cik Sazami bertanya, salam Tuan Zaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, mohon pandangan Tuan, ya saya, adakah pelaburan dalam emas sesuai sebagai mempakaikan semua pendapatan? Tidak, sebab emas tidak beri pendapatan kecuali anda menjual emas. Okey, kalau anda ingin menjadi trader ataupun penjual emas ataupun masuk pasaran emas dan sebagainya, ya, ianya boleh menjana pendapatan. Tapi kalau simpan emas saja, dia tak menjana pendapatan. Emas tu mata batu. Okey, okey, bukan saya kata emas tu tak baik
So dia bergantung. Emas ni is alat kewangan. So dia bergantung pada penggunaannya. So yang paling penting adalah matlamat kewangan anda. Okay. Sebelum ni saya pernah kongsikan guna kaedah masa MASA. Matlamat dulu, analisa kewangan, cari solusi dia, kemudian baru cari alat. Jangan mula dengan alat dulu. Kalau mula dengan alat dulu macam emas ni, nanti jadi ASAM, ASAM. Dia bukan jadi masa. Okey. Okey, Encik Muhammad Yaman Idris. Alhamdulillah selesai hutang kereta pada tahun Zan 2015. Jaya 2 tanah dalam masa 5 tahun dan 6 bulan Ministeri Simpan. Sama pengalaman daftar. Terima kasih Encik Muhammad. Yang beri Encik Muhammad Yaman Idris pun dah lama tak update saya. Tolong update dalam WhatsApp group kita bang. Saya pun nak tahu perkembangan ini. Sebab macam saya selalu sebut, apa yang kita pelajari 2 tahun lepas, apa yang kita buat sebelum ni, mungkin formula tu dah tak dipakai. Kita kena tukar formula baru untuk kemudian, terutama selepas pasca COVID ni. Okay, banyak benda yang tak boleh guna lah sebelum COVID ni. Okay, so nak kena upgrade bang, nak kena upgrade. Okay, nanti hubungi saya dalam WhatsApp group kita. Macam biasa. Aliun Insan, kalau siapa yang dengar malam ni, tolong update dalam WhatsApp group anda. Okay, terutama yang dah lama tak update saya. Yang mana dah update saya 3 hari lepas, tak payahlah kan. Nanti semak lah pula saya punya tu banyak dengan update. Yang mana lama-lama ni, yang mana 2 tahun, yang mana setahun, yang mana tengok daripada jauh, okay, tolong update, okay, sebab kita nak tukar ni, ada kaedah strategi lain yang perlu kita buat, okay, untuk bersedia selepas pasca COVID. Apa dia? Hanya ahli rinsan yang tahu, okay, saya dengan member saya, yang lain tu duk pandang tepi, nasib anda lah, okay. Alright, so apa lagi soalan? Alright, Cik Ahmad Sofi bertanya, bisnes apa yang potensi pada masa kini? Okey, kalau nak senarai perniagaan, tolong tengok video yang lepas, pergi tengok dekat video live yang lepas. Saya dan tetamu saya, tak silap saya masa tu, siapa tetamu saya? Saya pun lupa lah pula. Cik Rahim, Cik Rahim daripada UK tu, dia dah kongsikan apa senarai bisnes yang sesuai, okey, yang boleh dibuat. Janganlah jadi malas bang kan. Nak mudah main tanya macam tu je. Berat access sikit. Benda ni saya dah bagi dah pun. Bukannya kena bayar. Cuma je. Tolong tengok video yang lepas. Okay. Rajin-rajin sikit. Panggil ramai-ramai orang tengok video tu. Percuma. Tak ada kena bayar pun. Okay. Ambil tindakan. Tapi kalau dari segi taktikalnya, saya selalu sebut 3 perkara ni. Pertama, cari bisnes yang berbentuk residual. Okay. Apa itu residual? Bermaksud produk yang berulang-ulang ataupun yang perkhidmatan yang berulang, ataupun dengan kata lain selalu orang sebut repeat order. Okay, cari yang pertama bentuk dia macam tu. Yang kedua, yang jenis pre-order. Maksudnya orang bayar dulu baru produk dan servis yang dibeli. Bukannya kita bagi produk dan servis baru orang bayar. Itu bahaya. Okay, yang ketiga, bisnes atau perniagaan tersebut boleh diotomasikan. Sebagai contoh, sebagai yang saya tunjukkan tadi. Yang nampak dia curve naik tadi tu kan. Tutap-tutap hujung bulan je dah dekat 100,000. So bisnes tu saya tak handle WhatsApp, saya tak biasa layan Telegram, saya tak ada handle email, dia secara automatik jalan kat belakang. Dia tetap bisnes, okay? Bukannya skin cepat kaya. Tapi bila kita dah strukturkan penjagaan tu macam tu, kita boleh tengok lepas jauh ya, tekan komputer, okay, sale berapa, okay, marketing macam mana, iklan macam ni lah. Kita test tengok macam tu je sebab everything is already dah diotomasikan. Okay, so pilih perniagaan yang berbentuk macam tu. Structurekan dia macam tu. Okay, saya tak suka sebut dia punya jenis perniagaan. Itu tuan kena buat research, boleh tengok video yang sebelum ni. Alright, so soalan seterusnya daripada Cik Khairul Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Khairul. So di antara ilmu bisnes dan ilmu pelaburan, yang mana perlu difokuskan dulu, belajar dulu. Saya punya pendapat macam ni. Fokus apa yang ada dengan tangan kita dulu. Kalau dengan apa yang ada dalam tangan ni kita boleh mulakan bisnes, go with business. Kalau apa yang ada dalam tangan ni kita boleh melabur, go with pelaburan. Okay? Lepas tu baru perbaiki. Okay, faham daripada macam nanti kita tak nak yang dikendong berciciran, yang dikejar tak dapat. Kejar-kejar ni dapat, yang kita ada dalam tangan ni berciciran macam tu. Okay, fokus, selesaikan satu-satu. Saya juga pernah buat kesilapan yang sama, semua benda nak buat serentak.
kan, bahaya. So fokus satu-satu, dah mahir satu and then buat yang satu lagi. Tapi nak memulakan tu, tengok apa yang ada dengan diri kita. Okay, that will be my best advice. Compare dengan nak memulakan satu yang di luar yang kita tidak tahu, sebab learning curve tu akan jadi lama. Contoh macam kita tak pernah sekali pun tahu tentang saham, baru nak belajar saham, lama tu nak belajar tu, baru boleh jadi mahir. Berbanding dengan kita ni mungkin seorang guru, esok dah boleh jadi tutor. Faham maksud saya tak? Sebagai contoh, kalau hari ni kita jadi technician, besok dah boleh repair radio dan TV. Kalau hari ni kita seorang mekanik, besok dah boleh buat servis rumah ke rumah. Sebagai contoh. Okay? Alright, Cik Bija Rosli. Cik Bija ni pun, saya nak shout out sikit untuk Cik Bija. Tunggu buku beliau. Buku beliau bakal keluar tak lama lagi, insyaAllah. Saya antara orang yang bersama dengan beliau yang saya sokong sangat-sangat. Saya pun menanti-nantikan buku pengeluaran beliau ni. InsyaAllah tak lama lagi akan keluar di pasaran. Okey, tentang bagaimana menguruskan rumah sewa. Okey, beliau ada rumah sewa. InsyaAllah beliau akan kongsikan bersama dengan anda. Mungkin satu hari nanti saya akan jemput beliau untuk jadi tamu saya dalam FB Live, insyaAllah. Okey, Tuan Bija bertanya, adakah semua bisnes Tuan Jadi sekarang dah di autopilotkan? Tidak. Okey, setakat ini antara bisnes yang saya dapat autopilotkan, ada bisnes yang berkaitan dengan online saya. Bisnes online saya, Alhamdulillah saya dapat autopilotkan. Tapi bisnes fizikal saya masih lagi perlu pengawasan dan sebagainya. Sebab benda tu kena handover pengalaman dekat staff. Itu perlukan masa untuk ajar mereka. Okey, tapi bisnes yang ada sistem dekat belakang ni, itu lebih mudah untuk di autopilotkan. Macam saya suka bisnes online. Okey, itu jawapan ringkas saya lah. Alright. Sekejap, apa lagi soalan? Naik tu agak laju sikit. Okey, Cik Hadi pula bertanya, Tuan, buku forensik dan kongsi video pantang hutang sama ke isi dan kandungan dia? Tidak. Okey, buku forensik kewangan tu dia asas. Okey, ada kes kewangan yang dikongsikan dalam tu. Boleh digunakan sebagai contoh. So, buku forensik kewangan lebih kepada nak ubah mindset, okey, nak bagi konsep, nak faham dia punya strategi. Itu forensik kewangan dan berserta dengan contoh dan juga kes kewangan yang real. Bukan saya buat-buat tu. Itu memang orang ni kes kewangan, saya tunjukkan cara macam mana step by step kita settlekan hutang dan susun semula kewangan dia. Tapi video teknik pantasan hutang tu berbeza. Itu cerita pasal teknik. Itu nak tahu macam mana beli kereta dapat rumah, macam mana suri rumah boleh beli rumah, okey, macam mana boleh beli 3-4 biji atas serentak, contohnya tu. Macam mana kita boleh gunakan kad kredit untuk maksimumkan tu, macam mana, itu teknik. Okey, dan teknik ni pula, you kena ada imajinasi. Maksud saya lah, you tak boleh ambil teknik tu dan terus apply. Okey, kalau dia kena, okey lah. Tapi kadang-kadang kita kena campur teknik. Kita kena apa? Kita kena combine dia, sesuaikan dengan keadaan kita. Okey, sebab video dia berbentuk instructional. Buku you kena guna imajinasi untuk fikir. Okey, tapi siapa beli video teknik pantas hutang, video teknik pantas selesaikan hutang, dia akan dapat buku tu. Jadi kalau tanya saya, lebih baik beli video tu sebab dah sasar dapat buku. Kalau beli buku aja, cuma dapat video bonus. Okey, total series 7 cara macam mana selesaikan hutang tu tak dapat. Okey, kecuali you beli koleksi penuh. Dan saya pula menambah bonus kat dalam tu. Okey, beberapa bulan saya akan tambah bonus, beberapa bulan saya akan tambah bonus, dan benda tu adalah percuma. Okey, tak ada kena bayar. You bayar, you buat sekali, kemudian kita akan tambah. Dan program ni pun, itu pun bakal berakhir tak lama lagi. Okey, tapi tak adalah bila habis PKP. Kalian insan memang lepas PKP memang saya tutup buku terus. Okey, yang video koleksi hantar pandai hutang tu masih lagi ada. Okey, saya tak ada date lagi macam mana saya nak close dia. Okey. Okey, soalan ni baik. Okey, Nur Izzati bertanya, apa pandangan Tuan Zani mengenai law of attraction? Okey, saya pengamal law of attraction. Okey, saya memang pengamal law of attraction. Tapi dalam konteks yang berbeza. Kita kena ambil law of attraction dalam bentuk Islamik sikit. Law of attraction ni senang kata ialah cara kita berdoa. Okey, cara kita berdoa. Itu pendapat saya tentang Islamik punya law of attraction.
Okay, sebab kadang-kadang ramai orang dia tak tahu cara baca doa. So, bukan baca doa, baca doa semua orang tahu macam mana nak baca doa. Boleh baca je. Tapi apa intipati yang kena ada dalam doa tu supaya dia boleh dimanifestasikan dalam keadaan fizikal, seperti mana benda yang kita nak itu menjadi, itu kena belajar. Okay, dan saya bukanlah gurunya untuk mengajar. Banyak guru lain di kat luar sana yang mahir di perkara ini. Saya cuma salah seorang pengamal kecilnya sahaja. Okay, tapi memang saya amalkan law of attraction. Alright, Cik Syukri Azwan bertanya, saya masih ada hutang rumah. Apa mekanisme yang sesuai untuk saya mendapatkan harta lain? Adakah saya perlu selesaikan personal loan saya dahulu? Wallahualam, saya tak boleh jawab terus macam tu. Sebab apa? Sebab saya tak tahu latar belakang kewangan Cik Syukri. Okey, mungkin kita tak perlu lansaikan hutang tu, mungkin kita kena strukturkan dia sahaja. Sebab kebanyakan orang yang menjadi masalah bukan hutangnya, tapi kadang-kadang jenis hutangnya itu salah. Okey, saya sering sebut, beli kereta tak salah, ramai orang salah beli kereta. Okey, berhutang tak salah, ramai orang ambil hutang yang salah. Okey, tak salah beli rumah, ramai orang beli rumah yang salah. Okey, faham tak maksud saya? Cara kita buat atau mendapatkannya tu yang salah, bukan benda tu yang salah. Okey, sebab tu kadang-kadang ada orang beli tanah sebagai contoh, dia beli guna dengan personal loan. Saya pun tak faham kenapa beli tanah guna personal loan, padahal ada loan tanah sebagai contoh. Yang boleh dapat 100% pun ada. Okey, tapi itulah tak nak belajar, sombong kan. So guna personal loan beli tanah. Lepas tu sakit, lepas 2-3 tahun bayar, lepas tu dah pening kepala. Sebab tanah yang dia beli tu tak mendatangkan hasil. Dia aja kena keluar duit. So dah salah strategi. Sebab apa? Sebab dia guna kaedah asam. Dia cari alat dulu, lepas tu baru gunakan alat untuk mencapai matlamat dia. Padahal dia kena buat matlamat dulu, baru kita cari alatnya. Dia tak, dia dah terbalik. So dia kena modify dia punya keadaan dan situasi. Kan menyusahkan diri macam tu. Sebagai contoh lah. Okay, tapi lain orang, lain cara. Macam saya kata ni, dia ada banyak mazhab kan. Saya mungkin mazhab yang beza lah. Okey, soalan seterusnya daripada Cik Wan Faizal Fatih, 6 bulan kerajaan bagi draw KWSP. Lebih kurang 6,000. Cara terbaik urus duit ni macam mana tuan? Cara yang terbaik adalah dengan memberanakkan duit tu untuk menjadi double, triple dan quadruple. Okey, cara dia macam mana? Kena kira ROI dahulu. Bila kita dah kira ROI, baru kita tahu apakah kaedah yang terbaik. Sama ada nak melansaikan hutang yang kita ada sekarang, ataupun kita nak melabur tempat lain, boleh bagi pulangan yang berganda-ganda. Okey, nak buat keputusan tu kena kira ROI. Macam mana? Kena tengok video saya lama. Sebab kalau saya start jawab soalan macam ni, nantikan sampai subuh pun tak selesai. Sebab soalan yang berulang-ulang. Okey, sebagai contoh. Orang tanya soalan baru sikit, adalah cabaran dekat saya. Kalau tidak benda yang sama, kuasa saya jawab. Okey. Tuan Muhammad Fazli, tuan saya dah jadi ahli insan, nanti lepas PKP saya nak personal coach sama tuan. Boleh, memang semua ahli insan memang boleh personal coach dengan saya pun. Perlu tambah yuran? Tak ada, dia dah termasuk keahlian. Ini mesti dah jadi ahli tapi tak datang jumpa saya ni. Saya pun tak tahu kenapa dia perang. Okey, patutnya datang jumpa saya bila dah jadi ahli. Okey, Tini bertanya, salam Zaidi, waalaikumsalam. Lepas habis kalian semua hidup, boleh tahu apa plan Tuan Zaidi? Saya nak bersara. Itu plan saya. Saya dah 46 dah. Sampai bila kan nak layan semua masalah ni kan? Saya nak bertenang, saya ada tanah saya yang saya nak bangunkan di pinggir bandar kan. Saya dan isteri saya pun ada impian kami yang saya nak jadikan dia kenyataan. Okey, akan ada kalian usaha masih akan ada, tapi saya akan fokus mereka yang betul-betul serius lepas tu, terutama yang nak jadi ahli mentoring 1 juta. Mereka yang dah dapatkan macam case tadi, nak ada 1 juta lebih dalam tangan, golongan macam tu saya akan coach lah sebagai contoh. Tapi yang baru-baru memang dah tak ada lah. Kalau ada pun saya buat konten secara online, secara pembelajaran maya yang anda kena buat sendiri. So sebab kalau nak coach dengan saya, memang saya dah tak buat sebagai contoh. Dan tengoklah macam mana. Kalau ada sekalipun, dia dah jadi premium. Tapi saya tak ada plan lagi ketika ini. Plan saya hanya nak menamatkan benda ni, and then nak pergi ke fasa seterusnya. Saya nak bangunkan syarikat saya satu lagi ni, supaya dia boleh, berkembang. Okay? Sebab saya tak ada masa, banyak sangat habiskan dengan coaching ni.
sampai saya tak ada masa untuk kembangkan bisnes saya ada. Okay, salah satu bisnes saya. So saya nak kembangkan tu, saya nak hand over kepada staff saya. Okay, insyaAllah kalau tak ada apa-apa, mereka akan meneruskan usaha saya lah akan datang. Okay, they can maintain. Saya memang nak cara saya lepas ni mungkin nak masuk maktab ke, saya mungkin lepas ni nak duduk rumah nak mengaji ke contohnya itulah, bukan duduk rumah saya, mungkin saya duduk pondok lah. Okay, wallahu alam, tak tahu lagi, saya pun kena bincang dengan rumah, tengok dia lah macam mana. Koko dia pun nak jalan worldwide sekali lagi pun kita orang mungkin pergi lah. Tapi dalam keadaan sekarang ni mungkin susah lah sikit kan sebabkan COVID. Okay, so apa lagi soalan lain? Okay, salam tuan, Cik Michu Mikael. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, saya ada 2 hutang. Satu hutang tinggal 90k lagi 9 tahun. Satu lagi hutang 80k 5 tahun. Saya kerja swasta, ada kedai besi, ada rumah, value 180, hutang lagi 80. Nak selesaikan macam mana? Nak selesai yang mana dulu tuan? Selesaikan yang mana ROI dia tinggi dahulu. Okay, tengok di ruangan video. Okay, saya update di ruangan video di page ini. Cara macam mana nak lansaikan hutang. Okay, dalam bentuk macam ni, saya bagi teori dia. Okay, so bagi mereka yang nak dapatkan step by step guide, so boleh dapatkan buku saya ataupun pergi tengok koleksi video lansai hutang. Atau paling mudah, jadi ahli insan. Senang, bukan setakat lansai hutang, saya tunjukkan cara macam mana nak buat harta 500,000 dan boleh saving 2,000 sebulan. Itu paling minimum. Kalau tak boleh buat, saya pulangkan balik duit. Senang. Semua ni ada warranty. Okay, saya pun tak cakap kosong. Alright, so next week bertanya, tuan, jenis harta bagian bukan menjadi favorite tuan dan memberikan cash flow yang baik. Hartanah yang menjadi cash flow positif yang sebesar yang boleh saya dapat. Saya tak kira hartanah tu bentuk macam mana. Dia sengit, dia memanjang, dia menegak, dia melepeh, janji dia boleh buat duit, cash flow dia paling tinggi dalam banyak-banyak jenis hartanah, itulah yang saya pilih. Macam mana saya tahu? Saya buat kajian pasaran. Sebagai contoh, nak belajar, saya ajar cara saya. Okay, mazhab saya lah, kan, lain guru, lain sifu, lain cara. Saya punya style, saya tak beli hartanah yang mahal. Saya punya style, kalau saya beli satu hartanah yang boleh saya langsaikan dalam masa 3 ke 5 tahun. Tu saya punya style. Kurang 5 tahun, sure boleh lansai. Normally 3 ke 5 tahun, insyaAllah kita lansaikan hartanah tu. Saya nak 100% cash flow. Itu style saya. Okay, orang lain mungkin boleh leverage kau beli hartanah 500,000, beli hartanah juta, itu bukan style saya. Saya tak kata mereka salah. Saya kata ini cara saya. Mereka ada cara mereka lah. So terpulanglah pada masing-masing. Alright, Cik Mukris Jalil bertanya, salam tuan. Waalaikumsalam. Seperti kita sedia tahu, hartanah ketiga 70% pinjaman boleh lurus. Boleh tuan kongsi cara lain untuk dapatkan peratus pinjaman yang lebih baik? Okey, itu kelulusan pinjaman 70%. Tapi 70% daripada apa? 70% daripada nilai S&P yang you letak. Jadi kalau you nak dapatkan nilai yang lebih besar, letaklah S&P lebih tinggi. As easy as that. Serius. Maknanya kita beli hartanah below market, okay, and kita letak S&P at market value. Jadi bila kita dapat 70%, kita still dapat 100%. Faham tak? Okay, tak faham? Okay, macam ni. Katalah nilai hartanah 200,000. Okay, kalau 30% below market value berapa? Kita kira kejap. So 200,000 dia 30% below market value lebih kurang 140,000. So hartanah 200,000 belilah dengan harga 140,000. Tapi S&P-nya letak 200,000. Jadi bank akan tetap bagi 70% berdasarkan 200,000. Dapat berapa? Dapat 140,000. Which is 100% loan. Okay, tapi nak dapat tanah macam ni macam mana? Itu kena belajar. Kan, you tak tanya macam ni nak cari tanah tu kan? You tanya macam mana boleh dapat kelulusan more than 70%, equivalent to 100% lulus. Itu antara kaedah yang mudah lah. Of course ada banyak kaedah lain. Okay, kita boleh hedging. Kita boleh beli tanah, kita hedging, gunakan hedging tu untuk beli tanah lain yang boleh dapat 100%. Okay, macam mana? Belajar. Okay. Alright. Cik Halil bertanya, bagaimana dengan ahli insan yang sudah ada tuan? Masih boleh terus coaching update? Itu biasa. Yang ahli insan macam biasa boleh update saya, macam biasa boleh coaching, tapi limit dia macam semua orang tahulah. Okey, nilai harta
baru sehingga 500,000 dan boleh menyimpan lebih daripada 2,000 sebulan. Siapa yang dah capai kedua-dua syarat ni, yang boleh menyimpan lebih 2,000 sebulan dan harta dia menilai 500,000, selepas jumpa saya kali pertama dulu, dah buat dah researcher, saya dah tak beli coaching sebab dia punya syarat tu dah lepas. Okey, tapi kalau nak saya teruskan coaching tersebut, boleh, tak ada masalah, kena upgrade ke mentoring 1 juta. Which is kita akan target untuk dapatkan 1 juta tunai. Macam contoh saya bagi tadi. So kalau berminat, itu boleh PM tepi dalam grup WhatsApp ahli. Okey, macam biasalah. Saya rasa semua ahli dah tahu pasal mana ni. Takkan tanya lagi kot. Alright, Tuan Muhammad Fazli, dia lagi tanya. Tak apa, tanya banyak-banyak, insyaAllah. Tuan, saya ada personal loan, 2 bank. Macam mana saya nak minimumkan hutang? Saya tu, hutang saya hampir 80k, saya belum dapat beli lagi rumah. So, kenapa tak dapat beli rumah? Beli rumah tak ada kena-mena dengan hutang sedia ada. Beli rumah ni disebabkan oleh you punya DSR. Jadi, perbaikilah you punya DSR. Macam mana nak perbaiki you punya DSR? DSR tu berkait rapat dengan aliran tunai yang sedia ada. Jadi you kena perbaiki aliran tunai. Nak perbaiki aliran tunai cuma ada 2 cara. Sama ada kita menambah pendapatan atau mengurangkan komitmen. Jadi kalau tak boleh kurangkan, tapi kalau tak boleh tambah pendapatan, kurangkan komitmen dengan cara dengan mensuturkan komitmen sedia ada. Sebagai contoh, jadi naiklah DSR tersebut. Dapatlah beli rumah. Tapi kalau jalan tu you rasakan berat, jadi pilih jalan yang satu lagi, which is menambah pendapatan. Kena ingat, pendapatan tak disiling tau. You boleh dapat berapa banyak pendapatan you nak. Dia tak disiling. Saya suka pendapatan. Tapi komitmen ni paling-paling pun kosong je. Kita hanya boleh mengosongkan komitmen. Tapi tak boleh nak jadi negatif. Tak mungkin. Jadi kalau komitmen tu kosong, maknanya itulah paling maksimum kita boleh buat. Tapi kalau pendapatan dia tak ada limit. Jadi bagi saya, kenapa nak fokus pada komitmen sedangkan kita boleh buat sesuatu yang tak ada limit. Tapi terpulanglah. Kalau nak saya strukturkan semula komitmen anda, itu cerita lain. Saya dah offer tadi. Cik Nas bertanya, nak upgrade mentoring 1 juta? Boleh, tak ada masalah. Upgrade lah dalam WhatsApp group anda. Nanti saya tengok perkembangan kewangan terkini. Kalau cukup syarat, insyaAllah boleh upgrade. Kalau tak cukup syarat, kena perbaiki dulu. Ahli insan semua sama. Saya akan pastikan memang boleh saving kau-kau lebih daripada 2,000 dan ada harta yang generating cash flow 500,000, and then kita move up to the next stage. Foundation tu kena kuat bang. Foundation kuat, boleh ke depan. Cik Nur Nani bertanya, Tuan, kalau saving dah capai 2k tapi nak minta konsultan segi penambah saving dalam tahun rumah aset, boleh jadi? Boleh, tu tak ada masalah. Kena ingat, syarat dia 2. Saya akan coaching, saya akan bantu sehingga capai 2 ni. Bukan saja simpanan boleh simpan 2,000 dan ke atas, tapi mesti memiliki harta yang menjana pendapatan positif lebih 500,000. Dua-dua ni kena cukup syarat, baru saya stop coaching anda. Kalau nak, kita upgrade ke mentoring 1 juta. Tapi kalau tak capai lagi dua-dua, saya akan bantu. Tak ada masalah. Semua ahli saya bantu. InsyaAllah. Cik Nas bertanya semula, Tuan, kalau beli apartment secara cash, patut refinance semula tak? Hartanah cash tak boleh refinance. Tak ada benda cash yang boleh refinance. Finance bermaksudnya ada pembiayaan. You nak membiayai semula, macam mana kalau tak ada pembiayaan? Itu salah terbang. Tak percaya, pergi tanya banker. Cik, saya ada rumah yang dah habis bayar, saya nak refinance. Banker tu tengok, dia senyum je. Boleh cik, boleh belah je. So tak boleh sama macam kereta, tak boleh refinance. Kalau nak refinance, mesti kena ada hutang dalam hartanah dulu. Cari terma yang betul. Cik Winnie bertanya, Tuan, macam mana nak tahu harga market property? Orang jual kadang harga lagi tinggi daripada yang JPPH value. So cara dia macam you sendiri tahulah, semaklah daripada JPPH. So macam mana nak semak daripada JS? So good luck kalau masuk dia punya laman web. Susah nak cari. So macam mana nak buat? So you ada 2. Satu, sama ada you tanya valuer, kena bayarlah sikit. Ataupun you masuk laman web Bricks. Cari Bricks, pergi aja Google. Alright, dan semak kat dalam tu. Nak lebih accurate, nak lebih banyak maklumat, bayarlah sikit. Nak dapat free pun susah sekarang ni. Semua nak kena bayar. So apa lagi soalan?
Saya jawab memang cepat kan. Okay. Macam peluru keluar. Bagilah soalan mencabar sikit. Aduh, korang pun. Okey, Cik Syukri bertanya, masih tunggu slot untuk bercoaching dengan Tony. Kenapa pula nak tunggu-tunggu? Pergi je lah dekat portal Lurus Insan, masuk tengok kalender. Okey, tengok mana slot kosong and then book. Kalau anda tunggu masa anda, memang susah. Sebab orang lain pun nak coaching dengan saya juga. Kan? Jadi ada kosong, lembat je. Kan? Kalau susah ambil cuti. Worst case, takkan tak ambil cuti. Ini masa depan kewangan anda. Bercoaching dengan saya bukan lama pun. Paling lama pun 2 jam. Kan ambil time off kejap ke apa ke. Okay. So masuk dalam portal, pilih tarikh, tengok kalender tu and then pilih. Kalau 12 tengah hari, rembat 12 tengah hari. Kalau 10 pagi, rembat 10 pagi. Janganlah macam milih-milih. Okay. Terutama dalam musim COVID ni, saya memang tak ada slot malam. Sebab malam saya ada sesi live macam ni. Memang saya tak ada slot coaching malam. So slot coaching memang siang je. Ramadan nanti pun sama. Tak ada malam. Okay, coaching cuma siang je. Jadi kalau tak boleh spare the time, memang susah. Okay, worst case scenario, kalau susah sangatlah nak coaching dengan saya bagi satu tips. Tolong update dalam WhatsApp group anda. Okay, ada borang analisa kewangan, letak dalam WhatsApp group anda, nanti saya akan tengok. Dan saya akan bagi langkah-langkah dia, apa yang anda boleh buat, apa yang tindakan boleh buat sekarang, sementara tunggu coaching one-to-one dengan saya. Jadi sekurang-kurangnya, benda dah bergerak. Jangan tunggu-tunggu. Okay. Okey, Cik Nurani bertanya, boleh nanti coaching guna video call ke dengan pasangan sekali kami luar kawasan? Kalau saya boleh coaching mereka yang berada di Australia, mereka yang berada di New Zealand, mereka yang berada di Qatar, mereka yang berada di luar negara, apatah lagi yang berada kat Malaysia. Kan, part tu tak payah nak risau macam mana saya coaching anda. Yang penting sekarang adalah anda nak berubah atau tidak. Kaedah tu, kalau tidak macam mana yang ni masa PKP kan, macam mana pula saya boleh coaching orang lain kan, mestilah ada kaedah dia. Part tu tak payah nak risau. Okay, jadi ahli and mula berubah. Alright. Okay, Cik Muklis Jali bertanya, saya tak ada slip gaji, kerja sebagai Grab, macam mana nak beli tanah pertama? Kalau saya boleh tunjukkan cara macam mana suri rumah boleh beli rumah, apalah sangat kalau kerja sebagai Grab. Aduh, kan. Boleh je, tak ada masalah pun. Ada tak cara mudahkan saya beli rumah? Ada, bang. Banyak cara nak beli rumah. Beli rumah adalah antara proses yang mudah untuk dilakukan. Yang susah adalah nak cari rumah yang betul-betul sesuai, tanah yang betul-betul sesuai, yang menepati kriteria sebuah pelaburan. Itu yang kena belajar. Kalau setakat nak beli, tak ada masalah. Dia paperwork. Kertas yang kita kena isi, tu je. InsyaAllah boleh beli. Alright. Cik Muhammad Fazli ni apa ni? Dah 2-3 kali tanya kot. Tak apalah, bagus. Tanya untuk orang lain kan. Saya nak beli rumah tuan, perlu tak saya join loan sama dengan wife saya? Kami orang kerja dalam sektor government tapi masa rumah banyak ni. Kalau boleh jangan disatukan hutang. Okay, saya nak beritahu kalau boleh jangan join loan. Okay, saya nak beritahu sesuatu. Okay, saya buka rasa ni. Kan, ni FB Live. Siapa-siapa boleh dengar. Okay, dengar wahai penjawab awam. Okay, khas untuk penjawab awam. Tahu tak anda bahawa anda mempunyai kota pembelian hartanah? Saya kata kota pembelian minima 4 buah. Okay, minima 4 buah, 100% loan. Saya ulang sekali lagi. Seorang penjawab awam mempunyai kota pembelian hartanah minima 4 buah, 100% loan. Ini kelayakan anda. Kalau tak ambil, memang menyesal seumur hidup. Jadi kalau anda 4, kena pula pasangan pun penjawab awam, ada berapa bang? Ada 4, total dapat berapa? 8. Okay, kalau tak guna fasiliti tersebut, bukan salah saya. Saya dah bagi tahu. Okay, so saya dah bagi tahu. Okay, gunalah kemudahan tersebut. Cuma kena belajar cara macam mana nak guna. Kan, nak beli benda ratus-ratus ribu, tapi tak nak keluar beberapa ratus ringgit untuk belajar, macam mana cerita tu?
Kalau dah terlanggar dinding lagi, itu bukannya beberapa ratus ringgit, itu beberapa ratus ribu. Faham tak? Kita kalau kedekut dengan diri sendiri, macam mana pula kita nak ke depan? Okay, saya bagi satu contoh. Tadi saya tunjukkan salah satu daripada saya punya cabang pendapatan tadi, lebih kurang 97,000 sebulan. Itu bulan 3, betul? Okay, tahu tak berapa jumlah kos yang saya keluarkan iklan untuk dapatkan 97,000 tersebut? Saya keluarkan hampir RM16,000. So, saya keluar RM16,000 untuk dapat RM97,000. Okay, bayangkan kalau saya ada mentaliti punya kedekut gila ni, kan, buat apa lah nak buat iklan-iklan ni, buat apa lah nak buat marketing macam tu, nak keluar duit sampai belah-belah ribu, kan, buat posting free-free dah lah. Boleh, bukan tak boleh. Saya daripada dulu pun dah pernah buat benda yang sama. Tapi dapatlah kan 500-600, dapatlah mungkin RM1,000. Tapi penatnya alam kepala. So daripada saya buat macam tu, baik saya keluarkan RM16,000, saya dapat RM97,000. Okey, tapi dia dalam bentuk perniagaan lah kan. Sebab saya kena buat marketing. So dalam bentuk pelaburan macam ni, yang mana nilai dia ratusan ribu ringgit, bayarlah sikit, masuklah kelas, belilah buku, baca, tengok video, datanglah coaching sebagai contoh. Benda you nak buat ni nilai dia ratusan ribu tau. Kan? Bukan ratusan ringgit. Faham tak? Sebagai contoh. Sebab kena beritahu macam tu, kadang tak faham kan? Okay. So, kereta sewa Putrajaya. Terbaik tuan. Rumah yang dah habis bayar boleh guna tak untuk buat loan beli rumah baru? Macam ni tuan. Boleh. Okay, tapi tak boleh refinance. Okay, tapi rumah yang dah habis bayar boleh. Tak ada masalah. Okay. Tuan email lagi. Okay, tuan, saya ada rumah sewa dan ada agent approach. Macam mana dengan apartment ni? Agreement ya? Contoh kalau tenant rosakkan rumah, siapa nak tanggung? Ini semua bergantung pada anda. Okay, anda tuan rumah. Anda lah set dia punya perjanjian. Kan anda nak rumah tu macam mana, anda nak penyewa anda jaga macam mana. Okay, semua tu terma dan syarat tuan rumah boleh set. Cuma pastikan ianya bertulis. Letak dalam satu agreement. Kalau rasa-rasa tak pandai nak buat agreement sewaan, bayar lawyer 300-400, dia keluarkan satu agreement. Nanti besok bila ada tanah kedua, ketiga, copy paste agreement yang pertama tu untuk rumah 2 dan 3 dan seterusnya. Sebagai contoh. Sebab kita kena mengaku tak semua benda kita tahu. Saya sendiri, siapa yang pernah ikuti Happy Life bersama saya setiap malam, kalau siapa perasan, saya bawa mereka-mereka yang jadi tetamu saya kan, semua tu otak-otak. Semua tu pakai dalam bidang mereka. Okey, perasan tak siapa orang di keliling saya? Okey, kalau saya katalah macam nak belajar marketing, saya petik jari. Saya tanya Tuan Rahim, macam mana nak buat copywriting semalam? Saya petik Tuan Sufian sebagai contoh. Aku nak tahu sikit pasal saham ni lah. Macam mana lah? Okay, aku pun ada beli saham ni. Okay tak? Nak dapat pendapat kedua. Saya tanya Cik Wan. Okay, kalau saya nak tahu pasal futures market, saya tanya Tuan Wafi sebagai contoh. Okay, kalau saya ada kebingungan tentang tanah, okay, saya kena tanya partner ikram saya. Tuan Beri sebagai contoh. Dan mereka-mereka yang lain dekat keliling saya ni. Sebab tu networking tu penting. Okay, sebab itulah kalau kita kena terima hakikat, tak semua benda kita tahu. Okay, jadi kalau perlu keluar modal sikit, keluar modal. Dapatkan yang terbaik. Okay, bukan untuk siapa, untuk diri sendiri. Ni saya nak bagi contoh. Okay, bukanlah saya menjual saya kan. Nak bagi contoh. Tak kisah, kalau bukan saya pun you percaya orang lain. Tak ada hal. Tapi janganlah macam, okay, semua nak pandai-pandai. Benda yang 200 semua nak berkira sangat. Lepas tu langgar dinding 20,000. Okay, tak ada guna. Okay. Alright. Tuan tadi, untuk ahli lama yang tak ada grup WhatsApp, apa pula tak ada grup WhatsApp? Semua ahli insan ada grup WhatsApp. Ini sasah tak baca email. Tu kadang-kadang saya pun marah kan ni kan. Terutama macam ahli lama. Jadi tak boleh lah, itulah. Kontak saya lah, bang oi. Kan, tak tahu, takkan tak tahu nombor saya kan. WhatsApp saya tanya. Okay, lepas tu saya bagi direction. Macam mana nak upgrade kalian. Upgrade pun tak payah bayar, free je pun. Okay, ni banyak dah tertinggal kereta api ni. Aduh. Kan, ni dah nak masuk, kita dah masuk fasa lain lah selepas COVID ni. Kan, nanti tertinggal lagi. Alright, Cik Adi tanya tuan, kalau dah blacklist masih boleh samakan? Boleh, tak ada masalah. Blacklist ke, move list ke, alung ke, tak ada hal. Jadi nak buat dengan tak nak buat je.
Saya ada banyak, bukan banyak lah, saya ada beberapa kes yang saya dah coach, lepas tu dia give up tengah jalan. Dia yang give up tengah jalan, padahal bukan yang tak boleh buat. Dia gunakan macam-macam alasan, jauh lah, itulah, orang rumah dia tak apa suka lah, mak mertua dia pandang slack lah, adik-adik tak percaya lah, macam-macam hal kan. Tu semua tak boleh ambil kira, tolak tepi. Kita ni nak buat ke tak nak buat? Okay, kalau kita nak buat, mesti ada jalan. InsyaAllah. Kalau tak boleh sangat, saya pulanglah balik duit kalian tu. Worst case scenario, for example. Kan, tapi kalau tak nak buat, memang tak jawapan dia kan. Kalau tak nak buat tu saya tak adalah pulangkan duit. Tapi kalau memang betul-betul dah tak boleh buat, kan, macam tali gantung kat leher macam tu, itu memang saya tak ambil dia orang lah. Okay. Alright, Cik Muhammad Ramadan bertanya, bolehkah buat penyataan hutang, pinjaman, penjagaan, tidak bisa? Saya berapa kali nak sebut benda ni. Jangan satukan hutang. Satukan hutang tu macam seolah-olah you ada you ada task yang kena dibuat. Task tu adalah untuk menghancurkan batu. Okay, kalau you diberi task tersebut untuk menghancurkan batu, kalau diberi satu batu bongkah besar macam batu sungai tu, 1 tan, dengan batu katalah beribu batu tapi besar dia macam batu kerikil, dan you diberikan tukul untuk memecahkan batu tersebut, you rasa batu mana yang boleh pecah dulu? Batu mana yang boleh dihancurkan dulu? Sudah semestinya batu yang besar batu kerikil, yang kecil-kecil ni. Oleh sebab itu, sama juga macam hutang. Kalau hutang you yang kecil-kecil ni dah satukan, nanti nak selesaikan hutang yang besar tu macam mana bang? Parah ha? Faham tak? Jadi kalau boleh, hutang ni jangan disatukan. Biar dia kecil-kecil dan lepas tu kita fokus untuk selesaikan satu-satu. Lebih cepat, lebih mudah, lebih kurang risiko dan sebagainya. Compare dengan you satukan jadi satu hutang yang besar. Kecuali memang you sukalah nak satukan hutang besar-besar ni. Itu pulang lah. Kalau macam saya nak langsaikan semua hutang dengan cepat. Okay? Sebagai contoh. Alright. Tuan, sewa kereta berjaya lagi. Okay, tak apalah. Saya layan je lah. Okay, so ini soalan terakhir lah dengan kata lain. Kita pernah lebih sejam. Okay, Tuan ada close deal beli hartanah ke masa PKP ni? Ada survey rumah tapi tak boleh nak pergi survey. Apa pengalaman Tuan? Waktu PKP ni saya tak beli apa-apa. Okay, waktu PKP ni saya conserve, saya fokus pada bisnes saya. Itu yang saya buat waktu PKP ni. Okay, saya tak beli hartanah sebagainya. Kenapa? Sebab hartanah yang best ni dia tak keluar lagi. Okay, orang tak panik lagi. Okay, orang belum lagi terasa tertekan lagi. Masih lagi terima bantuan, masih lagi dapat semua-semua jenis bantuan, dia relax lagi. Okay, kita tunggu nanti selepas ni. So hartanah ni dia kena sabar. Okay, sama juga macam orang nak beli saham, dia tak boleh main tibai macam tu je. So you kena tengok keadaan dan situasi. Okay, kita beli at discounted. Okay, kalau discount baru kita beli. Hartanah ni dia formula senang je. Kita untung masa beli, bukan untung masa jual. Kalau masa kita beli tu pun dah tak untung, jual tu memang susah buat untung. Tapi kalau kita beli untung, okay, masa kita beli tu kita dah untung, jual besok, insyaAllah lebih mudah untung. Okay, so saya cuma ingatkan sekali lagi bagi mereka yang ingin menjadi ahli rilisan sebagai contoh, okay, so anda ada pilihan sebelum berakhirnya PKP ni. Okay, so PM di Messenger. Okay, PM di Messenger untuk dapatkan maklumat bagaimana untuk jadi ahli rilisan, dan offer ini hanya sepanjang PKP ni saja. Bila berakhir saja PKP, saya memang nak tutup kedai. Okay, so program ni memang saya nak tamatkan. InsyaAllah mungkin ada program yang lain tapi bukan lagi kalian rilisan. Okay, is done. Saya dah buat ni dekat 12 tahun. So, you know, time is up lah dengan kata lain. Saya tak boleh buat ni sampai bila. Saya ada banyak kerja lain yang saya nak buat. So, PM dekat Messenger, tulis kat situ, nak jadi ahli rilisan, insyaAllah nanti admin saya akan balas pertanyaan anda. Okay. So, untuk itu, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan pada hadirin-hadirat sekian kerana mengikuti saya malam-malam ni. InsyaAllah malam besok kita ada tajuk yang lain. Okay. Yang akan saya kongsikan. Tengoklah kalau ada tetamunya, kita akan berbicara dengan tetamu tersebut. Kalau tak ada, muka saya seorang lagi lah. Okay, dengan tajuk yang lain. Okay, insyaAllah. Okay, so last shout out bagi mereka yang ingin mendapatkan buku forensik kewangan secara percuma.
share banyak-banyak video ni, kemudian screenshot, letak dekat bahagian komen. InsyaAllah admin saya akan menghubungi anda. Okay, buku ni istimewa sikit sebab ada kata-kata emah daripada saya dan tangan saya dan batu. So dia akan jadi rare lah dalam collection, insyaAllah. Okay, untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semua. Kita bersua lagi malam besok pada waktu yang sama sekitar 9 malam, insyaAllah. Okay, salam sayang daripada saya. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan keluarga, jangan langgar peraturan PKP ni. Okay, so kita jumpa lagi malam besok, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang daripada saya, Zaidi Ismail, Jurulatera Forensik Kewangan anda. Bye.